Seorang lelaki bernama Day bangun dan terbaring di kolam renang yang lama. Dia mengalami beberapa kecederaan di seluruh badannya. Dia melihat telapak tangannya yang sedang berdarah. Ketika Day melihat ke bawah, dia melihat buaya sedang menggigit kakinya. Dia menjerit ketakutan ketika makhluk itu menyeretnya. Mereka bergelut, tetapi Day berjaya menendang haiwan itu dari kakinya. Dia mengheret dirinya dari buaya tersebut dan memukul kepala buaya beberapa kali dengan baldi. Seekor anjing dirantai di luar kolam menyalak sambil memerhatikan kekecohan tersebut. Buaya itu berpusing dan meninggalkan Day keseorangan. 6 hari yang lalu, kolam yang sama telah diisi sepenuhnya dengan air. Day membantu mengambil gambar di kolam renang. Sebuah sofa diletakkan ke dalam air, di mana seorang model Joker akan diperagakan. Teman wanita Day, bernama Koi, tiba di tempat rakaman bersama dengan anjing mereka. Day gembira kerana telah dibenarkan untuk membawa laki sebagai pelakon tambahan untuk rakaman gambar. Day mempunyai diabetes, jadi dia pergi ke sudut untuk mengambil tembakan insulinnya, dan Koi mengikutinya. Mereka membawa anjing itu ke lokasi penggambaran, dan semua berjalan lancar. Keesokan harinya Day pergi ke kolam tersebut lagi. Dia ada di sana untuk membersihkan lokasi penggambaran semalam. Oleh kerana tiada siapa di tempat tersebut, Day mengambil peluang untuk berehat dan menenangkan diri di atas kolam. Rakan produksi Day berada kolam renang itu, untuk mengambil peralatannya. Dia memberitahu akan keluar dari bandar selama 3 bulan dan mengucapkan selamat tinggal kepada Day. Dia menarik tuas ke bawah untuk mengalirkan air keluar dari kolam, lalu mengikat anjir dengan rantai di tiang berhampiran. Sebelum dia pergi, Day memintanya untuk memesan pizza. Rakannya bersetuju dan berjalan keluar dari tempat itu sambil memberitahu Day untuk keluar dari air dengan cepat kerana dia telah mengeringkannya. Beberapa ketika kemudian dia tersedar oleh nyalakan laki. Dia akhirnya menyedari air telah berkurangan dan berenang ke arah tepi untuk keluar dari kolam, tetapi menyedari dia terlalu dalam untuk melangkah keluar. Dia cuba memanjat kolam tetapi tidak berjaya. Dia telah terpatah salah satu kuku jarinya dalam proses itu. Dia kemudian membawa pelampung untuk membantunya memanjat, tetapi tidak berjaya sama sekali. Dia menjerit meminta tolong, tetapi tiada sesiapa di sekitar. Telefon bimbit Day berada betul-betul di tepi kolam renang. Tetapi ketika itu, laki masuk ke kolam dan tergantung di tepinya. Day berenang ke tepi kolam dan membantu laki dengan bantuan apungan. Telefonnya terjatuh tetapi digantung oleh pengecas. Day dengan cepat bergegas mendapatkannya, tetapi paras air terlalu rendah. Ketika dia cuba mencapai telefon, ia jatuh ke dalam air dan berhenti berfungsi. Day kemudian merancang untuk menghentikan penurunan air dengan menutup lubang saliran dengan jubahnya. Budak penghantaran tiba untuk memberikannya pizza. Dia melihat sekeliling dan tidak melihat siapa pun. Kemudian budak itu memanggil rakannya untuk bertanya kepadanya apa yang harus dia lakukan. Dan lelaki penghantaran itu pun pergi. Hari masih percaya bahawa seseorang akan datang mencarinya. Dan tanpa memikirkannya lagi dia kembali tertidur di atas apungnya. Beberapa ketika kemudian, Koi tiba di kolam renang dan tidak menyedarinya akan paras air. Dia naik ke platform dan bersedia untuk melompat ke kolam renang. Ketika itu Day tersedar dan memintanya untuk berhenti. Koi yang terkejut lalu terjatuh dari pelantar. Kepalanya terhantuk dan jatuh ke dalam kolam. Ketika Day membawanya keluar, dia tidak sedarkan diri. Sekarang sudah malam dan paras air semakin rendah. Belum ada yang membantu mereka. Day cuba memeriksa luka Koi dan dapat melihat luka itu semakin parah. Laki mula menyalak dengan kuat. Buaya merangkak keluar dari bilik penyelenggaraan dan bergerak ke arah anjing. Day memperhatikan makhluk itu dan meminta laki untuk tidak menyalak lagi. Sebelum buaya sampai ke laki, ia tersandung dan jatuh ke kolam. Anjir. Sekarang Day dan teman wanitanya terperangkap di kolam dengan buaya. Malam berlalu dan pada waktu pagi kolam renang telah kering sepenuhnya. Koi masih belum sedar. Buaya itu tidur dengan mulut terbuka. Day tiba-tiba melihat ujian kehamilan positif di poket Koi dan mengetahui bahawa dia hamil. Dia memberitahu Koi yang masih tidak sedar bahawa semuanya akan baik-baik saja. Dia kemudian mendekati buaya yang sedang tidur, kerana ada pita gulung di dalam mulutnya. Pita gulung itu dilemparkan oleh rakannya semalam sebelum meninggalkan Day. Day berjaya mengeluarkan pita dari mulut buaya itu, tetapi telah membangunkan buaya tersebut. Dia menggunakan pita pelekat dan sehelai jubahnya untuk menutup kecederaan Koi dan menghentikannya dari pendarahan.
Dia telah mengumpulkan baldi yang penuh dengan air kolam untuk mereka minum. Dia membuka ventilasi, dan kembali untuk memeriksa koi. Sebelum dia kembali, buaya itu merangkak ke arah terowong. Dia menunggu lama untuk kembali, tetapi apabila ada peluang, dia mengambil risiko dan masuk ke dalam lubang itu sendiri. Dia kemudian merangkak melalui lubang dan mencari jalan keluar tetapi telah dikunci dari luar. Tepat ketika itu, buaya merangkak kembali ke kolam dan menuju ke arah koi. Dia bergegas kembali dan menyeret makhluk itu dengan menarik ekornya. Koi akhirnya kembali sedar dan memanggil Day. Dia memberitahu Day mengenai kehamilannya. Sekarang sudah malam, Koi sedang bersandar di sofa. Day meminta laki untuk menolak kotak pizza, anjing itu menolak kotak pizza ke dalam kolam. Day dan Koi akhirnya makan untuk pertama kalinya dalam masa 3 hari. Pada hari keempat mereka kehabisan air minuman. Day terjatuh dan tidak sedarkan diri. Chaoy menjaganya sepanjang hari. Day bertanya kepadanya apakah buaya itu memberi masalah kepadanya. Koi menjawab bahawa buaya itu adalah buaya betina yang bertelur. Hujan mulai turun, memberi peluang kepada mereka untuk mengumpul lebih banyak air. Day menolak makhluk itu ke dalam dan menutup lubang tersebut. Kemudian keduanya cuba menyalakan api dengan kepingan rumput kering. Mereka merebus telur buaya dan memakannya. Pada malam hari mereka meletakkan sofa dan cuba berdiri di atasnya untuk cuba melarikan diri, tetapi mereka tidak dapat mencapainya. Mereka tahu bahawa mereka tidak dapat bertahan lama di bawah sinar matahari. Keesokan harinya mereka membuka lubang dan buaya telah kembali ke kolam. Koi dengan cepat masuk ke dalam ketika buaya menuju ke arah telur. Melihat telurnya dicuri, ia menyerang Day. Tetapi Day berjaya melarikan diri ke terowong dan menutupnya sebelum buaya itu sempat mendapatkannya. Hari tidak mempunyai suntikan insulin dalam beberapa. Mereka melihat suntikan insulin yang ditempatkan oleh rakannya sebelum ini di atas meja berhampiran melalui bolong. Hari mencuba menggunakan tali wayar untuk mendapatkan suntikan itu, tetapi sebaliknya insulin itu jatuh dan pecah. Pasangan itu menangis mengenang tiada jalan keluar. Day kemudian menyedari beg insulinnya di lantai. Ternyata rakannya secara tidak sengaja menjatuhkannya ke dalam lubang. Day segera menucuk insulin tersebut. Kemudian, kedua-duanya melihat sesuatu terbang di atas kolam. Ketika dia kembali ke kolam, dia menjerit untuk meminta pertolongan, tetapi itu hanyalah mainan kawalan jauh kanak-kanak. Dia menjerit meminta tolong dengan harapan seseorang yang mendengarnya. Angin kencang menyebabkan penyangkut kain berwayar jatuh ke kolam renang. Day mencuba menggunakannya untuk memanjat dan gembira apabila wayar mampu menampung berat badannya. Tepat ketika dia hendak sampai ke puncak, wayar telah terlepas dan membuatkan dia jatuh ke belakang. Pada waktu malam, hujan mulai turun dan membanjiri terowong itu. Kali ini dia memutuskan untuk pergi ke hujung terowong yang lain dan mencari Koi. Namun, dia segera dihanyutkan oleh kekecewaan. Ternyata di tempat itu mempunyai 2 kolam renang dan dia baru memasuki kolam yang kedua. Sama seperti yang pertama dan tidak ada jalan keluar. Hari ke-7. 2 orang datang ke kolam mencari mainan kawalan jauh mereka, tetapi kedua-dua Day dan Koi tidak dapat dilihat. Buaya itu tersembunyi di bawah sofa sehingga mereka tidak dapat melihatnya. Day mendengar lelaki itu bercakap dan berteriak meminta tolong, tetapi ketika ia sampai ke puncak mereka sudah hilang, tetapi tangga yang digunakan masih ada. Ketika Day menuju ke tangga, ia telah diserang oleh buaya. Tempat Koi hampir dibanjiri sepenuhnya. Buaya itu hendak membunuh Day, tetapi Koi tiba-tiba muncul dari air dan mula bersiul. Melihat Koi yang masih hidup memberi Day semangat untuk hidup dan dia berjaya melepaskan diri dari buaya. Mereka berjalan menuju tangga, tetapi tong yang diikat pada tangga telah bergerak, dan menaiki tangga dengannya. Anjir! Selepas itu, siulan yang dibuat oleh Koi telah menarik perhatian laki. Day memberi amaran kepada laki untuk tidak melompat, tetapi usahanya sia-sia. Anjing malang itu, masih terikat dengan rantai, cuba melompat ke dalam kolam dan akhirnya digantung di lehernya. Day yang tidak berdaya hanya melihat. Laki merintih kesakitan dan perlahan-lahan mati lemas. Day kemudian hilang sabar dan marah. Dia akhirnya membunuh buaya dengan menikamnya dengan tiang. Dia mengumpulkan semua kekuatannya dan melakukan yang sesuatu tidak dapat difikirkan, dengan mendaki keluar dari kolam renang dengan menggunakan rantai laki yang telah mati. Day akhirnya berada di luar kolam.
Dia menjumpai sebuah paip besar berdekatannya dan cuba membuka penutup. Tetapi ketika ia terbuka, dia kehilangan keseimbangan dan hampir jatuh. Kolam yang sama. Nasib baik, dia berjaya bertahan di tepi dan menggunakan sisa tenaga yang ada untuk naik. Dia kemudian dengan cepat masuk dan membawa Koi yang tidak sedarkan diri keluar. Pada mulanya nampaknya Koi sudah mati, tetapi setelah membuat CPR dan banyak usaha, dia akhirnya berjaya menyelamatkannya. Filem ini berakhir apabila kedua-duanya saling berpelukan. Senang cerita kan?